Salam sejahtera, saya Siti Azbah binti Ahmad, seorang peguam bela dan peguam cara. Pada hari ini, saya akan menerangkan secara ringkas berhubung dengan pentadbiran harta pusaka. Di Malaysia, terdapat dua undang-undang persekutuan berhubung dengan pembahagian dan pentadbiran harta pusaka yang biasanya diamalkan. Iaitu pertama, Akta Probit dan Pentadbiran 1959 dan yang kedua, Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Merujuk kepada akta-akta di atas, bidang kuasa untuk membicarakan harta pusaka si mati boleh dibahagikan kepada dua. Ini bermakna terdapat dua unit ataupun dua jabatan yang akan memproses sesuatu permohonan pusaka. Yang pertama, sesuatu permohonan pusaka bolehlah difailkan di unit pembahagian pusaka kecil Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian ataupun JKPTG atau lebih dikenali di kalangan orang awam sebagai pejabat pusaka. Dan permohonan ini adalah untuk harta yang bernilai di bawah RM2 juta ringgit. Selain daripada unit pembahagian pusaka kecil JKPTG, permohonan pusaka juga boleh dibuat di Mahkamah Tinggi. Dan permohonan di Mahkamah Tinggi lebih khusus kepada harta yang melebihi RM2 juta. Oleh itu, sekiranya seseorang pemohon atau pewaris telah memfailkan permohonan di unit pembahagian pusaka kecil JKPTG dan sekiranya didapati nilai keseluruhan harga melebihi RM2 juta, maka permohonan tersebut akan dirujukkan ke mahkamah oleh pihak JKPTG sendiri. Bagaimana untuk kita membuat permohonan? Bagi permohonan di unit pembahagian pusaka kerja JKPTG, terdapat dua cara untuk membuat permohonan. Pertama, permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang JKPTG di www.jkptg.gov.my. Pemohon perlu mengisi borang online yang disediakan, walau bagaimanapun borang yang telah lengkap hendaklah dicetak dan dilampirkan dengan kesemua dokumen sokongan seperti sijil mati, kad penalan waris, salinan geran tanah, salinan geran kereta, akaun bank simpanan, sijil saham dan sebagainya yang berkaitan. Dan dokumen-dokumen ini hendaklah diserahkan ataupun dihantar ke unit pembahagian pusaka kecil secara manual dalam tempoh 21 hari. Cara yang kedua, pemohon juga boleh membuat permohonan secara manual. Borang permohonan boleh didapati daripada laman sesawang JKPTG ataupun boleh diperolehi daripada unit pembahagian pusaka kecil JKPTG ataupun daripada mana-mana pejabat tanah berdekatan. Waris ataupun pemohon perlu mengisi lengkap borang yang disediakan. Contohnya, sekiranya permohonan pusaka kali pertama, pemohon hendaklah mengisi borang A. Jadi borang yang telah dilengkapkan perlulah disertakan dengan dokumen sokongan seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu sijil mati, kad menalang waris-waris, salinan harta seperti geran kereta, geran tanah, akaun simpanan bank, sijil saham dan sebagainya. Manakala bagi permohonan seterusnya, pemohon hendaklah mengisi borang P. Dan borang P ini juga hendaklah disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan dan diserahkan ke unit pembahagian pusaka kecil JKPTG berhampiran ataupun ke pejabat tanah yang berhampiran. Manakala untuk permohonan di Mahkamah Tinggi, pemohon hendaklah melantik peguam. Hanya peguam yang boleh memfailkan permohonan di mahkamah. Bagi tujuan tersebut, pemohon atau pewaris hendaklah menyerahkan dokumen-dokumen berkaitan seperti tadi, sijil mati, kad penalang waris-waris, geran tanah, geran kereta, buku akaun bank, sijil saham dan sebagainya kepada pihak peguam untuk pihak peguam menyediakan permohonan dan setelah itu, setelah permohonan didaftarkan, mahkamah akan menetapkan satu tarikh perbicaraan. Bila permohonan boleh dibuat? Bagi sesuatu permohonan pentadbiran ataupun pembahagian pusaka, permohonan ini boleh dibuat pada bila-bila masa. Namun waris-waris digalakkan untuk membuat permohonan dengan kadar segera. Ini bagi mengelakkan kelewatan ataupun untuk mengelakkan masalah-masalah pada akan datang sekiranya terdapat kematian di kalangan waris-waris yang sepatutnya menerima pembahagian pusaka. Siapa yang boleh membuat permohonan? Selain daripada waris, antara pihak yang boleh membuat permohonan pusaka adalah pembeli. Contohnya, sekiranya
Si mati sebelum kematiannya ada memasuki satu perjanjian jual beli untuk menjual harta tetapi tidak sempat disempurnakan. Jadi pihak pembeli bolehlah membuat permohonan ke mana-mana unit, sama ada unit pembagian pusaka kecil ataupun mahkamah tinggi untuk menuntut haknya. Begitu juga dengan pihak pembitang seperti bank, pemegang amanah yang dilantik ataupun mana-mana pihak yang terbukti mempunyai hak atau kepentingan kepada harta pusaka si mati. Dalam permohonan pentadbiran pusaka ini, ianya perlu disegerakan kerana bagi mengelakkan termakan hak orang lain ataupun lebih utama sekiranya si mati meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Keduanya adalah untuk mengelakkan pertambahan waris. Sekiranya terdapat kematian di kalangan waris, maka kaum keluarga ataupun anak daripada waris tersebut akan menjadi waris seterusnya. Dan yang ketiga, membolehkan harta pusaka si mati dimanfaatkan khususnya untuk membayar hutang-hutang si mati. Dan yang keempat, untuk mengelakkan harta si mati beku dan terus terbiar. Jadi dalam pengurusan pentadbiran harta pusaka ini, waris ataupun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hendaklah ataupun sebaiknya membuat permohonan dengan kadar segera bagi mengelakkan masalah-masalah sekiranya harta ini menjadi beku ataupun terbiar. Sekian saja penerangan ringkas saya berhubung dengan pentadbiran harta pusaka untuk sesi ini. Terima kasih.